Assalamualaikum semua, selamat datang ke SRTV. Jadi untuk perkongsian kali ini kita teruskan lagi dengan transfer rumours terbaru untuk Sabah FC dan ia melibatkan satu lagi pemain import, pemain pertahanan yang kini beraksi untuk PSM Makassar di Liga Utama Indonesia. Pemain ini bukan asing sebenarnya untuk kita, especially jika anda follow sewaktu Sabah FC beraksi di saingan Asia tempoh hari, di mana kita telah bertemu PSM Makassar sebanyak 2 kali, dan pemain yang masukkan ini adalah Yuran Fernandes guys, di mana beliau ni telah beraksi di kedua-dua perlawanan tersebut dan mereka tewas di tangan Sabah FC baik home ataupun away. So ini adalah perkongsian yang diberikan kepada aku dan juga request yang terdapat di dalam video sebelum ni. Di bahagian komentar ada yang mengatakan betulkah pemain ini ada campuran darah Malaysia dan dia punya kaitan dengan Sabah lah. So itu aku tidak pasti. Sebelum aku buat video ini, aku cuba membuat pencarian tersebut tapi aku tidak jumpa di mana-mana pun. Tapi itu bukannya penting. Sekarang kita berbincang mengenai pendapat aku mengenai adakah Yuran Fernandes ni akan disambar oleh Sabah FC. Itu satu cerita. Dan selain daripada itu, ada juga mengatakan bahawa Yuran Fernandes ni diintai oleh 5 klub di dalam saingan Liga Super. 2 nama besar yang dikaitkan dengan Yuran Fernandes ni adalah of course sekali lagi Sabah FC, dan seterusnya ialah Selangor. Jadi di sini sebelum aku membuat aku punya penilaian lah mengenai credibility pemain ni satu, dan seterusnya adakah beliau ni logik untuk dibawa masuk ke saingan bola sepak tempatan Malaysia kita, dan especially ke Sabah FC. Di sini kita akan bercerita lah mengenai benda tu. Jadi Yuran Fernandes ni kan berumur 50 tahun berumur 30 tahun. Citizenship dia adalah Cape Verde, dan sekali lagi sekarang beraksi di Liga Utama Indonesia bersama PSM Makassar selaku centre back, dan adalah merupakan kapten untuk PSM Makassar, dan telah beraksi sebanyak 24 perlawanan. Apa yang menarik di sini, walaupun dia selaku central defender, beliau tidak asing juga dalam membuat jaringan gol untuk pasukan PSM Makassar, di mana 4 gol telah dilakukan dan juga 4 assist telah diberikan oleh beliau. Jadi dia ni lebih dilibatkan dengan status Gaby yang tidak pasti lagi sama ada akan terus stay bersama Sabah FC ataupun tidak. Dia dikaitkan kerana dia mempunyai corak permainan atau mentaliti yang hampir menyerupai yang dimiliki oleh Gaby lah, dan ketinggian dia pun cukup tinggi guys. Orang ni 198 meter. Itu ketinggian dia. So ada fight lah dengan Gaby. So antara benda yang menarik tentang Yuran Fernandes ni, ada 3 benda yang dikongsikan pada kamu. Ini mengikut pembacaan akulah daripada majority.com.my, di mana seperti mana aku katakan di awal tadi, di mana satu adalah tajam di depan gol. Walaupun beliau beraksi selaku defender, tapi dia masih boleh mampu untuk menjaringkan gol dengan 4 contribution yang telah beliau lakukan, dan juga beliau juga terlibat di dalam penghasilan gol, di mana 4 assist telah dilakukan oleh beliau. Jadi dikenakan dengan ketinggian yang cukup bagus. Kalau tengok dari segi physical build dia memang agak tegap juga. So dia punya physical ni memang cukup apa boleh dikatakan ni, memang cukup diyakini lah, memang cukup mantap orang bilang macam tu. Dan seterusnya paling penting di sini, ini adalah dikaitkan dengan di mana beliau telah digantung daripada bermain di Liga Indonesia sebanyak berapa perlawanan? 6 kah kalau aku nak silap, oleh kerana statement yang beliau berikan, beliau tidak berpuas hati dengan cara perjalanan pengaturan saingan bola sepak Indonesia tempoh hari, dan Badan Bola Sepak Indonesia telah menghukum beliau, dijatuhkan hukuman gantung perlawanan lah. So menunjukkan di sini dia ni ada kualiti kepimpinan lah, leadership. Itu tidak boleh dinafikan, kerana beliau pun memang seperti aku katakan tadi juga adalah merupakan kapten utama untuk PSM Makassar. So dia ni lebih dikaitkan bukan
aku bercerita pasal dia ni ada darah Sabah FC, tapi dia ni dikaitkan kerana satu yang paling penting di sini adalah untuk mengganti Gaby. Tapi adakah beliau interested untuk beraksi di saingan bola sepak tempatan kita? Beliau sendiri ada mengakui juga, seperti aku katakan tadi, ada 5 tawaran telah diberikan kepada beliau dan beliau lebih menghormati kontrak yang dimiliki oleh beliau setakat ini bersama PSM Makassar. So speaking of kontrak, kontrak dia akan habis pada 31 Mei 2026. So sini aku akan buat conclusion di mana aku merasakan sekiranya Gaby tidak akan bersama Sabah FC lagi, ini adalah merupakan choices yang cukup bagus untuk mengganti slot yang ditinggal, mungkin akan ditinggalkan oleh Gaby. Tapi aku tidak merasakan perpindahan beliau ke Sabah FC maupun ke mana-mana klub lain yang telah dikaitkan, yang aku katakan sebenarnya tadi juga, itu Sabah dan juga Selangor. Dan aku cakap tadi ada 5 klub, so Sabah, Selangor dan 3 klub tersebut aku rasa mustahil akan dilakukan, kerana untuk mendapatkan khidmat pemain yang masih lagi mempunyai kontrak bersama klub beliau ni, ianya memerlukan yuran perpindahan, di mana setakat pemerhatian aku, kalau aku tengok perpindahan pemain import ke saingan bola sepak tempatan kita, agak sukar untuk kita melihat pemain yang dibeli ada yuran perpindahan untuk beralih klub. Semuanya lebih kepada free transfer, lebih kurang macam itulah. So defender yang cukup bagus, aku yakin dia memang cukup sesuai untuk bersama Sabah FC, especially mengganti Gaby. Tapi bila kembali bercerita mengenai adakah beliau akan menyertai Sabah FC ataupun mana klub di saingan Liga Super, sekali lagi aku mengatakan benda tu mustahil untuk dilakukan oleh kerana beliau masih lagi mempunyai kontrak bersama PM Makassar, di mana kalau kita tengok saingan bola sepak tempatan kita ni akan berlangsung pada bulan Ogos 2025, dan kalau aku tengok market value dia ni pun 400,000 euro. Aku dah sempat pula buat conversion, tapi kamu boleh buat pengiraan sendirilah. Jadi bagi aku benda ni agak mustahil boleh dilakukan oleh mana-mana klub sekalipun di saingan Liga Super. Tapi itu pendapat aku. Bagaimana pula pendapat anda mengenai Yuran Fernandes ni? Sila tekannya di ruang komentar di bawah, dan bertemu lagi di video seterusnya guys. Assalamualaikum.